Assalamualaikum and hi semua, welcome back to makmal kita channel edisi Beta Passion. Kali ini saya nak uji dua produk dalam membiakkan ikan laga. Ini produk dia. Jom kita tengok. Okay, produk pertama macam biasa saya akan gunakan Intimate Beta. So ini adalah produk yang agak glamour sebenarnya di market dalam proses breeding ikan laga lah. Biasa ramai lah orang pakai Intimate Beta ni. So sebelum ni pun korang boleh check video saya bandingkan antara Intimate Beta dan juga VIP Aquamate dalam membiakkan ikan laga. So resultnya korang boleh tengok sebelum ni ada sepasang jadi dan sepasang tak jadilah. Dan produk yang kedua adalah Groomer Bomoh. So Groomer Bomoh ni biasanya kita pakai untuk groom ikan beta. Produk ni pun baru-baru masuk dalam market. So kita nak try lah. Harga dia pun RM15 lebih kurang dalam 30ml. So kebaikan dia itu dia punya suplemen terbaik untuk beta, mempercepat dan menguatkan vital untuk beta, menaikkan warna, tumbuh sarang seimbang, kuatkan tulang, bantu sistem penghadaman, cegah floating. Sesuai nombor 6 sesuai digunakan untuk breeding. Dan korang ada ikan kom, korang boleh juga guna Groomer Bomoh ni untuk groom ikan kom korang. So dia punya penggunaan sangat jimat, 1.1 liter. Dan keunikan produk ni adalah produk ini tidak mempunyai colorless. Korang nampak tak, Luxina. Okey, beza banding. Okey, dari segi packaging pula Groomer Bomoh ni bagi saya cantik sikit. Tapi saya rasa ni satu kelemahan Groomer Bomoh, dia punya botol ni terlalu keras. Kemudian dari segi botol, tutup botol pula untuk Intimate Beta ni kita buka macam biasa lah, standard punya botol lah. Tapi untuk Groomer Bomoh dia punya botol ni cantik sikit. So korang pusing macam mana pun dia takkan terbuka lah. So caranya kita kena tekan dulu baru pusing. Ini safety untuk elakkan daripada dia tumpah. Ok, so ini satu kelebihan lah untuk Groomer Bomoh. So packaging botol dia, tutup dia tu cantik tetapi dia punya botol tu agak keras. Saya cadangkan better korang pakai yang botol yang mudah lah untuk kita picit kan. Ok, kita akan test kepada 4 pasang ikan laga macam biasa. Ok, so ini bukan aiskrim yang saya biasa pakai untuk breeding, grooming. Kadang-kadang saya pakai bekas ni juga. Macam biasa harga 20 sen je. Ok, sekarang kita isi air. Ok, kita dah isi air kurang lebih dalam 2 liter untuk satu bekas. Dan kita masukkan daun ketapang kering. So function daun ketapang ni macam biasa, satunya dia nak keruhkan air ataupun nak konon-konon macam menyerupai habitat asal ikan beta. Tapi ni dah hybrid kan, so tak adalah habitat asalnya. Dan di samping tu juga kita letakkan daun ketapang ni supaya kadang-kadang kalau ikan sudah mengawan, si betina ni dia akan menyorok di bawah daun. Tapi masalah juga tau, kadang-kadang dia asyik menyorok je kan, tak sempat mengawan dia dah menyorok. Kalau macam tu biasanya saya akan buang daun ketapang tu. Dan kita letakkan satu plastik Luxina untuk bubble trap. Biasanya ikan beta ni dia akan buat sarang di bahagian bawah bubble trap ni, di bawah plastik ni untuk kita trapkan dia punya bubble. So saya letakkan selotip saya tu supaya bubble ni, supaya plastik ni tak bergerak ke sana kemari. Jadi saya letakkan selotip supaya dia fix kat situ sahaja. Ok, untuk jaga kualiti air biasanya saya akan pakai produk ni AOG. Sebab air ni sikit kan, 2 liter. Kita nak tinggalkan ikan ni selama kurang lebih 2 minggu, kurang lebih 1 minggu. Jadi supaya air ni tak tercemar. Kemudian anak ni pula nak duduk lagi 1 minggu, lebih kurang dalam 2 minggu penggunaan air ni. Jadi saya tambahkan AOG lah. So untuk 2 liter kita akan pakai 2 titik lah. Sekarang kita akan masukkan Groomer Bomoh ke dalam setiap bekas ni lah. Ok, so saya akan masukkan 2 titik lah lebih kurang. Korang nampak tak, agak susah sebenarnya saya nak masukkan titik, takut tekan kuat
dia keluar banyak pula, overdose pula. So kita paksalah angkat turun picit slow supaya dia tak keluar terlebih. Ok, saya akan letakkan keempat-empat bekas menggunakan groomer bomoh ni untuk saya biakkan ikan laga saya. So setiap bekas 2 titik saya masukkan. Ok, sekarang saya akan tambah intimate beta. Ok, saya akan tambahkan intimate beta ke dalam bekas groomer bomoh ni. Ok, macam biasa untuk 4 liter 3 ke 5 titik yang dia kata tadi. So saya akan masukkan kurang lebih 4 titik lah, sebab dah ada groomer bomoh kan, jadi saya tak masukkan lebih lah. Ok, yang belakang dua-dua tu saya masukkan intimate beta yang dicampur dengan groomer bomoh. Yang depan ni hanya groomer bomoh. Di samping saya masukkan AOG tadi tu lah. Ok, sekarang saya akan masukkan cawan. Cawan ni function dia untuk kita letakkan ikan betina sesi pengenalan. So macam biasa, sesi pengenalan ni kita buat dalam 24 jam supaya ikan tu boleh kenal-kenal dulu sebelum mereka dilepaskan. Kalau tak, kesian ikan betina. Biasanya kalau dia tak kenal ikan jantan ni, terus kita masuk tanpa kita buat sesi pengenalan, biasanya ikan jantan ni dia akan pukul ikan betina tu. So banyak injet nanti bila dia dah mengawan, banyak koyak kat badan dia. Kalau dah 1 hari 24 jam dia kita dah introduce female ni kepada male tu, so dia dah kenal antara satu sama lain, biasanya ikan tu dia mengawan dalam keadaan betina tu tak adalah dipukul teruk sangat, tak ada koyak banyak sangat lah. So itu based on saya punya experience lah. Ok, sekarang saya akan masukkan ikan jantan dahulu di bahagian luar. Ok, dan ikan female dia macam biasa dalam cawan. Nampak tak, bila nampak ikan betina dalam cawan tu, si jantan walaupun air baru dia tak akan kuncup punya, dia terus flare. Ok, dah selesai saya masukkan keempat-empat pasang ikan yang saya nak biarkan ni. So saya akan pindahkan ke dalam 2 bekas gabus macam gini. Ok, di sebelah kanan saya akan letakkan bekas yang hanya menggunakan groomer bomoh. Di samping saya letakkan AOG, dan air tu macam biasa saya akan letakkan garam. Macam biasa setting air tu macam biasa, air biasa dan tambah garam. Dan kemudian saya akan tambahkan sikit lah yang tadi tu, AOG dan juga groomer bomoh. So di sebelah kanan hanyalah untuk groomer bomoh, dan di sebelah kiri adalah saya campur antara groomer bomoh dan juga intimate beta. Dan kita kena letakkan penutup ni supaya dia ada masa bersendiri, masa yang lebih sunyi, keadaan yang lebih sunyi. Biasanya kalau ikan laga ni kalau keadaan bising, ada bunyi-bunyi yang kuat, dia tak akan mengawan. Biasanya dia perlukan tempat yang sunyi, yang spesifik lah. Kalau korang nak buat farm nanti, satu tempat yang korang kena khususkan, tempat tu hanya untuk breeding sahaja. Jangan korang campur di situ lah. Korang nak breed, sebelah dia pula dekat-dekat korang nak salin air lah, korang nak letak bekas yang korang nak jar, ikan yang korang nak jar. Jangan macam tu, nanti dia sebenarnya efek lah. So saya akan tutupkan supaya keadaan lebih gelap. Dan antara perkara lain yang kita kena ambil berat adalah di samping tak bising, kita kena sediakan kawasan yang agak gelap lah sebenarnya untuk ikan laga membiak ni. Ok, sebenarnya membiak ikan laga ni dia tak susah, jaga dia pun tak apa susah. Kita akan enjoy siapa yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia ikan beta ni, sebenarnya kita akan enjoy dia punya perjalanan daripada breeding, dia hasilkan anak dia dan sebagainya lah. So kita akan tunggu selama 7 hari. Selepas 24 jam saya akan lepaskan female, kemudian saya akan tunggu 7 hari macam mana keadaan, berjaya ataupun tak lah maksud saya. So sampai sini dulu perkongsian kali ni. Korang rasa video ni bermanfaat, boleh tekan button like. Korang nak appreciate kerja saya, bolehlah tekan button subscribe dan butang loceng di sebelah kanan. Hingga jumpa lagi di video akan datang. Korang tunggu sambungan dia, insya-Allah. Assalamualaikum.